Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia Syekhuna Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli bin Hashim Al-Bindani, pemimpin Majlis Ta'lim Masjid Kampung Jarum. Seterusnya yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir, barisan hormat peserta masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya, marilah kita merapatkan sedikit ini syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri Majlis Ta'lim, pengajian kitab hukum hakam solat berjemaah. Mudah-mudahan beroleh berkat dan juga rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Untuk itu saya mempersilakan yang berbahagia Syekhul Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan Majlis Ta'lim kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis akhina al-fadil Ustaz Kamal hafizahullah wa mata'ahullah bisihatin wa afiyah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sekali lagi kita dapat bertemu untuk kita sambung pengajian kita memperhalusi hukum hakam solat berjamaah. Kita masuk pada bab mufaraqah, iaitu berpisah daripada imam. Kalau sebelum ni telah pun kita bicarakan berkenaan dengan 11 syarat qudwah. Qudwah bermaksud ikutan, yang mana apabila seorang makmum bertakbiratul ihram dengan niat mengikut kepada seorang imam, maka makmum tersebut telah mengikat dirinya dengan peraturan-peraturan solat yang tertentu. Dia tidak boleh mendahului imam. Dengan 2 rukun perbuatan akan membatalkan solat. Dia tidak boleh ketinggalan dengan imam dengan 2 rukun perbuatan tanpa uzur kerana akan membatalkan solat. Bila imam sujud sahwi, dia wajib ikut sujud sahwi. Bila imam sujud sajadah, dia wajib ikut sujud sajadah. Dia tidak boleh berdiri lebih depan daripada tuan imam, dan banyak yang telah kita bicarakan dalam pengajian-pengajian kita yang lalu. Maka begitulah hukumnya apabila seseorang berniat menjadi makmum kepada seorang imam, dia telah mengikat dirinya dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat, sehinggalah makmum tersebut wajib mematuhi syarat-syarat dan peraturan tersebut. Maka yang memisahkan makmum, merungkai semula ikatan, simpulan ataupun kita katakan ikutan tadi, ialah dengan makmum membatalkan niat qudwah, dengan makmum niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam, supaya kalau dia pergi dulu daripada imam pun dia dah tak batal, kalau dia ketinggalan jauh pun dia juga tidak batal. Disebabkan apa? Dia dah memutuskan ikutannya dengan imam.
Maka tajuk yang kita akan pelajari pada malam ni ialah berkenaan dengan mufaraqah, iaitu niat berpisah daripada imam. Dari segi bahasa, mufaraqah ialah berpisah atau meninggalkan. Manakala dari segi istilah pula, pengertian mufaraqah itu adalah serupa seperti mana pengertiannya dari segi bahasa, iaitu berpisah daripada imam. Dalam solat berjamaah, mufaraqah berlaku apabila makmum niat berpisah daripada mengikut imam. Dengan berniat mufaraqah, maka terputuslah hubungan solat makmum dengan solat imam. Dan apa juga hukum yang berlaku ke atas imam tidak akan menjejaskan hukum solat makmum, seperti hukum mengikut imam atau hukum imam terlupa atau tersilap. Jadi apa juga yang berhubung kait dengan solat tuan imam, dah putus makmum dengan imam. Dia dah tak terkait lagi dengan imam bila dia niat mufaraqah. Said Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bughyah Al-Mustarsyidin, beliau menyebutkan bahawa sesungguhnya perihal berpisah daripada mengikut imam dalam solat berjamaah adalah tertakluk kepada hukum hakam yang 5. Yang mana hukum hakam yang 5 itu, yang pertama wajib. Maka wajib berpisah daripada mengikut imam. Umpamanya apabila melihat imam melakukan perkara yang membatalkan solat. Imam meninggalkan, kita katakan contohnya seperti bacaan yang wajib, seperti bacaan Fatihah. Makmum tahu, maka pada ketika itu makmum niat mufaraqah. Imam baca Fatihah dalam hal keadaan tak cukup huruf. Surah Fatihah dia ada berapa huruf dia, maka kalau tak cukup huruf, pada ketika itu solat tidak sah, makmum tidak boleh mengikut. Imam seorang yang ummi, yang tak pandai membaca, sedangkan makmum seorang yang pandai membaca, maka pada ketika itu wajib mufaraqah. Itu perkara-perkara yang dihukumkan wajib, bermufaraqah. Dan sunat, yakni berpisah daripada mengikut imam, apabila melihat imam meninggalkannya perkara sunat. Yang kedua, hukum mufaraqah itu dihukumkan sunat. Ulama mengatakan mufaraqah kerana nak mengambil fadilat. Contohnya seperti tuan imam tak baca tahiyat awal. Kalau kita sengaja duduk baca tahiyat awal yang ditinggalkan oleh tuan imam, solat kita batal. Maka pada ketika itu boleh untuk kita niat mufaraqah kerana kita nak mengambil pahala yang sunat, iaitu bacaan tahiyat awal. Maka mufaraqah yang sedemikian adalah mufaraqah untuk kita katakan mendapatkan fadilat amalan-amalan sunat. Imam bangun ke rakaat yang kelima, kemudian di hujung solat sepatutnya tuan imam buat sujud sahwi sebab solatnya cacat. Bila imam buat sujud sahwi, makmum di belakang wajib buat sujud sahwi. Tiba-tiba tuan imam tak buat sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka pada ketika itu makmum yang langsung nak melakukan sujud sahwi, tanpa menunggu dahulu, dia hendaklah niat mufaraqah. Imam ni tadi dahlah dia buat silap, ni dia tak buat sujud sahwi pula. Maka makmum niat mufaraqah, barulah dia turun buat sujud sahwi. Kalau dia langsung buat sujud sahwi tanpa niat mufaraqah, solatnya boleh jadi batal. Disebabkan apa? Dia tak pasti lagi apakah imam beri salam dalam hal keadaan terlupa sujud sahwi atau imam memang sengaja nak tinggalkan sujud sahwi. Semua itu hanya akan ditentukan dengan ketentuan adat. Kalaulah di setengah-setengah tempat selepas salam memulakan wirid, maka bila dah nyata adatnya, barulah kita anggap imam dah keluar daripada solat.
Maka orang yang nak melakukan sujud sebelum jelas apakah imam dah benar-benar keluar daripada solat ataupun hanya terlupa, orang yang sedemikian dia kena sujud, kena wajib untuk dia niat mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah, nanti solatnya akan batal. Orang-orang yang dah tunggu sehinggalah jelas tuan imam dah mula wirid, maka pada ketika itu dia tak perlu niat mufaraqah, sebab dah jelas imamnya dah keluar daripada solat. Dan dalam keadaan tertentu dihukumkan harus berpisah daripada imam. Umpamanya apabila mendapati imam memanjangkan solat, hukum memutuskan ikutan dengan imam sebab bacaan imam panjang. Kita orang nak cepat. Subuh pagi Jumaat, tuan imam baca surah Sajadah dan surah Insan. Maka pada ketika itu kita bimbang kalau kita tunggu nanti kita masuk kerja lambat. Maka boleh untuk kita niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam. Maka hukum niat berpisah pada ketika itu adalah harus dibolehkan. Disebabkan apa? Disebabkan kita makmum yang nak cepat, sedangkan imam orang yang lambat kerana panjang bacaannya. Di sinilah tuan-tuan yang perlu dipelajari oleh masyarakat kita supaya tidak timbul lagi perbahasan dan masalah yang tak sepatutnya. Ada seseorang dia buat email panjang kepada imam dan juga jawatan kuasa masjid, lalu di-forwardkan kepada saya. Daripada pejabat agama, kawan di pejabat agama forward kepada kita. Syekh tolong respon sekejap. Jadi tajuk surat panjang dia tadi itu, imam jangan syok sendiri. Imam jangan syok sendiri. Jangan duk baca surah Sajadah dan Insan pagi Jumaat. Itu perbuatan syok sendiri. Kami ni jemaah nak cepat, kami orang nak masuk kerja. Jangan duk syok sendiri. Raihkanlah orang-orang yang nak masuk kerja ni. Tu dia tuan-tuan. Kemudian dia datangkanlah hadis Nabi kita bila solat ada budak menangis, Nabi kita segerakan. Kemudian dia datangkan pula hadis Nabi kita katakan apabila seseorang daripada kalian jadi imam pada orang ramai, hendaklah ringkaskan. Masya Allah. Habis tu yang Nabi kita jadi solat, jadi imam pada orang ramai, Nabi kita baca surah Sajadah tu. Itulah ringkasnya pada pagi Jumaat. Ringkas sunnah Jumaatnya dengan Sajadah dan Insan. Sebab ringkas ni bukan boleh ikut nafsu kita tuan-tuan. Kalau ikut nafsu kita, imam baca Sabbihisma Rabbikal A'la pun pakai bising dah panjang. Itu ikut nafsu kita. Maka sebab itulah nak tentu panjang pendek bacaan, boleh tak boleh tengok kepada ketetapan sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bukan kita sendiri yang piduk reka pendek panjang. Bukan. Maka subuh Jumaatnya tertibnya Nabi kita baca surah Sajadah habis, Nabi kita baca surah Insan habis. Maka itulah tertib sunnahnya. Itulah tertib sunnahnya. Sepatutnya dia yang nak cepat, dia niat mufaraqah. Bukan dia paksa tuan imam dan jemaah lain meninggalkan fadilat sunnah Jumaat. Sunnah subuh Jumaat ialah melakukan sujud sajadah. Dengan bacaan surah-surah tadi. Tiba-tiba dipaksa, raihkanlah kami orang sibuk, tak payah buatlah sajadah. Maka akhirnya kerana nak meraihkan orang sibuk, tiap-tiap minggu tak baca. Matilah satu sunnah daripada sunnah Nabi SAW. Sampaikan nanti umat dah tak tahu dah mana satu sunnah, mana satu bukan sunnah. Jadi tak tahuan tuan-tuan. Jadi tak tahuan mana sunnah, mana yang bukan sunnah. Sambut tahun baru pun tiba-tiba piazan, la ilaha illallah ni, datang sunnah mana pula lah ni. Sambut tahun baru azan ni, itu pun satu hai juga tu. Bila ditegur nanti jadi macam-macam. Baik. Maka sepatutnya orang yang nak cepat tadi tu dia dah diberi izin oleh syarak untuk niat mufaraqah. Maka tak perlulah dia nak paksa orang lain layan kesibukan dia. Dunia ni tuan-tuan akan sentiasa ada orang sibuk macam dia.
Kalaulah tuan imam nak meraihkan orang sibuk sampai ke bila pun sujud sajadah dan juga surah sajadah dan insan tak boleh baca pagi Jumaat. Sedangkan mungkin yang sibuk tu 15 orang aja. Ya, yang dok komplain ni, yang boleh setia ikut berjamaah dengan tuan imam, dia buat kerja kebun, dia buat kerja dia kerja swasta, dia yang boleh masuk lewat, dia kerja petang, dia orang meniaga yang tak kisah pun lambat ke cepat. Maka orang-orang yang macam tu boleh aja. Apatah lagi orang pencin, yang lagi boleh tuan-tuan. Sebab apa, kalau habis awal pun pergi lepak kedai mamak aja. Jadi dia lagi boleh. Maka pada ketika itu, apakah kita nak paksa orang-orang yang mampu untuk ikut hanya kerana melayani kesibukan beberapa orang? Sedangkan orang sibuk ni sepanjang masa akan ada. Kalau kita nak duk layan orang sibuk sampai bila kita takkan buat? Hari ini dia paksa tuan imam meraihkan dia yang sibuk. Nanti dia pencin, orang nanti dia pula jadi imam, dia nak baca sajadah, orang lain pula kata imam meraihkanlah kami orang sibuk. Aku ingatkan pencin dah boleh buat, kata dia tak boleh buat juga. Dulu waktu kerja sibuk, pencin lah nak buat. Maka dengan sebab itulah sepatutnya mereka tahu bahawa mereka ada jalan penyelesaiannya yang diberikan syarak, iaitu dengan niat berpisah daripada imam, teruskan solat sendirian. Walaupun dia dah berpisah dan dia teruskan solat sendirian, dia masih dapat fadilat berjamaah. Sedangkan kalau dengan orang lain yang tinggalkan sajadah dan insan, tak dapat fadilat. Tak dapat fadilat hanya kerana nak meraihkan sibuk dia saja. Patutnya dia tak boleh zalim dengan orang ramai. Dia tak boleh nak paksa dengan orang ramai. Masya Allah. Maka itu jalan penyelesaiannya. Orang sibuk patutnya dia selesaikan. Maka bermufaraqah disebabkan kita nak bersegera ni tuan-tuan, dia ada banyak sebab. Antara sebabnya ialah kerana imam baca panjang, makmum nak cepat, maka makmum boleh mufaraqah. Antaranya lagi makmum seorang yang bimbang ketinggalan kenderaan. Orang yang bimbang ketinggalan kenderaan. Solat di surau KLIA, solat berjamaah Isya, tiba-tiba tuan imam baca surah panjang. Wassama'i wattariq tiba-tiba aja ting tong, panggilan terakhir kepada penumpang-penumpang pesawat EQ117. Panggilan terakhir, segera datang ke gate 8. Masya Allah. Maka kita tahu tu, panggilan tu ialah panggilan untuk kita, penerbangan, jadual penerbangan kita. Maka pada ketika itu, kita kena buat pilihan. Kita nak tinggal tuan imam ke kapal terbang nak tinggal kita? Kalau kapal terbang tinggal kita, kena beli tiket lain tuan-tuan. Maka boleh niat mufaraqah kerana bimbang ketinggalan kenderaan. Begitu juga boleh bermufaraqah kerana sakit yang dialami. Ini pun orang yang nak cepat juga. Dia sakit mata, tak boleh rokok lama, tak boleh sujud lama. Kalau boleh dia takat tamakninah, subhanallah, nak bangun dah. Sebab rasa macam mata nak jatuh dah. Kalau tunggu tuan imam, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, panjang, lambat. Dia kalau boleh rokok, kejap aja dia nak bangun dah. Disebabkan dia tak tahan sakit mata. Maka boleh dengan dia niat mufaraqah. Itu juga mufaraqah kerana perkara yang diharuskan, iaitu kerana nak cepat. Mufaraqah kerana nak cepat juga kadang-kadang kerana nak menyelamatkan harta. Tertinggal kat tempat wuduk no. Dompet, jam tangan, handphone, letak satu tempat, buka songkok, tutup. Ambil wuduk, selesai wuduk aja langsung masuk masjid. Pakai songkok kadang-kadang aja terlupa. Jarang-jarang pakai songkok, terlupa. Langsung masuk masjid. Elok takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, setan datang, bang, songkok awak kat luar. Tu dia. Barulah gundah gulana macam-macam ada bawah songkok tu.
Kalau hilang nanti susah, nak kena pergi report polis, nak kena pergi block kad, nak kena pergi buat kad baru, nak kena macam-macam. Ya, macam-macam hal kalau hilang. Maka pada ketika itu boleh untuk dia niat mufaraqah daripada tuan imam, segerakan solat, keluar untuk dia dapatkan balik harta dia. Ya, itu mufaraqah kerana nak menyelamatkan harta. Juga mufaraqah yang harus. Semua tadi itu dengan sebab apa? Sebab nak segera. Ya, sebab nak cepat. Kerana imam lambat. Kita orang yang nak cepat sebab kita ada urusan. Ya, kita ada masalah. Maka dibolehkan. Cuma bermufaraqah kerana menyelamatkan harta ni, kata para ulama, disyaratkan mestilah harta tadi itu suatu yang boleh mendatangkan kerugian atau kepayahan. Ya, duit tak banyak mana pun, tapi kalau hilang IC payah, hilang lesen payah, ya, hilang kad susah. Ya, maka pada ketika itu, ya, harta tadi itu suatu yang mendatangkan kepayahan, ya, dan kesusahan, maka dia boleh mufaraqah. Ya, maka dengan dia bermufaraqah dan dia teruskan solat dia sendirian, dia masih dapat pahala berjamaah. Ya, masih dapat fadilat berjamaah. Tetapi kalau bermufaraqah nak menyelamatkan harta, cuma hartanya tu tak ada apa-apa pun, ya, tak rugi mana. Ya, kita solat sebelah seseorang, tiba-tiba dia mufaraqah, cepat-cepat solat, keluar pergi, ya, keluar sekejap, waktu kita duk wirid dia masuk balik. Kita tanya, bang, mufaraqah tadi? Mufaraqah. Kenapa? Menyelamatkan harta, Ustaz. Harta apa? Saya tertinggal kayu sugi. Allah, tak tinggal kayu sugi, tak payah mufaraqah lah. Ya. Sebab kalau tinggal kayu sugi, tak rugi mana. Ya, tak payah mana pun. Ya. Ya, jadi itu contoh mufaraqah dalam hal keadaan, ya, yang tak dibenarkan. Orang yang bermufaraqah macam tu, hilang pahala berjamaah. Disebabkan dia bermufaraqah dengan sebab-sebab yang tak diharuskan. Ya, syarat pada harta ni mestilah mendatangkan kepayahan dan juga ya, kesusahan, ya, kerugian yang besar, barulah dianggap mufaraqah yang dibolehkan. Semua itu bentuk mufaraqah yang hukumnya harus. Dan makruh berpisah daripada mengikut imam tanpa uzur. Yang berikutnya hukum mufaraqah adalah makruh. Bila mufaraqah ni makruh? Apabila bermufaraqah tak ada sebab-sebab, ataupun ada sebab tapi sebab yang tidak dibenarkan macam tadi, nak menyelamatkan kayu sugi. Ya, maka hukum mufaraqah yang macam tu makruh dan menghilangkan pahala berjamaah. Hilang pahala dan juga fadilat berjamaah. Ataupun bermufaraqah dengan sebab yang yang tak ada kena mengena dengan sembahyang. Seseorang bermufaraqah, kita tanya dia, awak kenapa mufaraqah tak ikut imam? Saya dengar imam baca elok aja, kenapa awak mufaraqah? Kata dia, saya kalau orang tu jadi imam, saya memang tak suka, Ustaz. Kenapa tak suka? Sebab hidung dia besar. Tak ada kena mengena. Ya? Apa kena mengena hidung besar dengan sembahyang? Ya? Contohnya, maka mufaraqah yang macam tu mufaraqah yang makruh, yang menghilangkan pahala dan juga fadilat berjamaah. Dan makruh yakni berpisah daripada mengikut imam tanpa keuzuran, kerana yang demikian itu meninggalkan fadilat berjamaah. Dan haram berpisah daripada mengikut imam jika yang demikian itu menyebabkan syiar tidak menyerlah, yakni kewajipan agama. Macam kita ambil maklum dulu zaman waktu kita, ya, terkurung PKP dulu, awal-awal PKP, ya, masjid-masjid kita yang dibenarkan datang hanya, ya, imam, ya, siak dan juga bilai. Ya. Maka kalaulah, ya, tiba-tiba hari itu bilai dengan imam aja hadir, siak pun tak datang. Ya. Siap mesej minta maaf lah, saya COVID. Ya, tak datang. Contohnya lah. Ya, tinggal 2 orang aja. Maka pada ketika itu 2 orang yang hadir ini adalah untuk mengangkat kewajipan fardu kifayah satu kampung Jenjarum ni. Ya, satu qaryah ni.
Sebab apa? Fardu kifayah tak terangkat dengan kita menunaikan solat berjamaah di rumah masing-masing. Ya. Dalam kitab Bughyatul Tullab disebutkan, ya, disebutkan fardu kifayah, tuntutan dalam solat berjamaah ni tidak terangkat kalau dengan kita buat keputusan kita nak solat di rumah masing-masing berjamaah. Maka pada ketika itu tidak terangkat fardu kifayah, masih berdosa lagi satu kampung. Ya, masih berdosa lagi. Disebabkan apa? Disebabkan buat di rumah masing-masing tidak zahir syiar. Ya, tidak zahir syiar. Ya, berjamaah. Maka ada zahir syiar berjamaah ni bila ada azan, bila ada iqamah, bila ada tempat yang khusus untuk orang ramai berkumpul solat berjamaah. Ya, di masjid, di surau dan sebagainya, barulah kita katakan, ya, terhasil, ya, tertegaknya syiar. Hadir 2 orang aja, maka pada ketika itu haram mufaraqah. Sebab kalau mufaraqah maka tak jadi jamaah. Pada ketika itu tak terangkat tuntutan wajib kepada seluruh ummah. Itu contoh mufaraqah yang haram. Begitulah juga haram bermufaraqah dalam solat Jumaat di rakaat yang pertama. Sebab rakaat pertama itu menentukan sama ada kita dapat Jumaat atau kita tak dapat. Seseorang dia baru masuk solat aja, dia niat mufaraqah daripada imam Jumaat. Sebelum 1 rakaat lagi, 1 rakaat pun tak dapat dengan imam. Maka pada ketika itu hukum dia haram. Kerana syarat sah solat Jumaat mestilah dapat 1 rakaat dengan imam. Ya. Dalam hadis Nabi kita katakan, man adraka rak'atan minal jumu'ah faqad adrakal jumu'ah. Siapa yang dapat 1 rakaat solat Jumaat bersama imam, maka dia dikira dapat Jumaat. Siapa yang langsung tak dapat 1 rakaat dengan imam, fala jum'atalah, maka tiada Jumaat baginya. Ya, tidak ada Jumaat baginya. Maka dengan sebab itulah, ya, haram kata para ulama. Syekh Daud Fatani juga ada sebut dalam, ya, dalam Munyatul Musalli, ya, dalam Munyatul Musalli disebutkan bahawa haram mufaraqah solat pada solat Jumaat di rakaat yang pertama. Ya, sebelum dapat rakaat yang pertama. Kerana dengan bermufaraqah tadi kita membatalkan solat Jumaat kita. Disebabkan syarat wajib solat Jumaat, supaya sah solat Jumaat mestilah dapat 1 rakaat bersama imam. Maka itu contoh-contoh, ya, mufaraqah yang hukumnya haram. Yang berikutnya, keuzuran yang membolehkan makmum niat mufaraqah. Yang pertama, imam terlalu lama memanjangkan bacaan, makmum dah tak tahan, dia boleh mufaraqah. Imam sengaja meninggalkan sunat ab'an, ya, meninggalkan salah satu daripada sunat ab'an, maka makmum boleh niat mufaraqah kerana nak melakukan sunat ab'an tersebut. Contohnya imam tak baca tahiyat awal, makmum nak baca, makmum boleh niat mufaraqah. Yang berikutnya bermufaraqah kerana sakit yang dialami. Dia dah tak tahan dah sebab sakit mata. Ya, maka rokok yang lama dia tak tahan, sujud yang lama dia tak tahan, pedih matanya. Ya, maka boleh dia niat mufaraqah. Yang berikutnya bimbang mengantuk yang menguasainya atau sesuatu yang boleh merosakkan solatnya. Seseorang yang solat dalam hal keadaan mengantuk, yang dia bimbang kalau terlajak sampai dia tak sedar. Kalau tak sedar dalam hal keadaan berdiri, dalam hal keadaan rokok, dalam hal keadaan sujud, tertidur macam tu, batal solat. Ya, batal solat. Yang tak batal ni dalam hal keadaan duduk yang tetap, maka pada ketika itu tak batal solat. Ya, tetapi kalaulah, ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rokok, dalam keadaan sujud, semua keadaan tadi itu batal solat.
kalau seseorang itu lena. Ya. Maka dia bimbang kalau dengan terlena nanti solat dia batal. Sedangkan tuan imam panjang lagi, maka pada ketika itu dia niat mufaraqah. Dia segerakan solat untuk selesaikan cepat disebabkan mengantuk tadi. Maka hukumnya boleh. Atau sesuatu yang boleh merosakkan solatnya. Macam orang yang solat dalam hal keadaan menahan air kecil, air besar. Ya. Hukum solat dalam hal keadaan menahan air kecil, air besar ni tuan-tuan makruh. Dalam hadis Nabi kita katakan la yusalliyanna ahadukum wa huwa yumani'ul akhbathan. Janganlah seseorang daripada kalian solat dalam hal keadaan dia menahan air kecil, air besar. Maka ulama mengatakan tegahan itu tegahan makruh. Hukumnya makruh. Ya, tapi disebabkan kehadiran jemaah ramai, hadir ceramah Ustaz Azhar Idrus, masya-Allah, pukul 6 petang dah masuk dah ni sebab nak duduk sahawal. Boleh salam dengan ustaz, boleh selfie lagi, masya-Allah. Nanti muka dia juga masuk dalam live TV. Itu yang duduk depan tu. Itu yang duduk depan tu. Ya. Selesai ceramah pukul 9. Langsung komen. Maka pada ketika itu perut dah rasa sakit sikit-sikit. Tapi duk pujuk sabarlah, tunggu selesai semayang dulu, nak bersalam selfie dengan ustaz aja, lepas tu kita tunai hajat. Duk pujuk macam tu. Sebab kalau pergi layan dulu, keluar pergi qada hajat, ambil wudu, nak masuk balik pakai tak ada jalan dah. Kehadiran puluh-puluh ribu. Tak ada peluang dah nanti nak selfie dengan ustaz. Maka akhirnya dipujuk. Rakaat pertama berlalu dengan baik. Rakaat kedua datang balik serangan sikit-sikit. Masuk rakaat ketiga, la ilaha illallah. Sambil dia baca Fatihah menggigil, berpeluh-peluh. Orang sebelah kata bagus sungguhlah kawan ni. Dia baca Fatihah pun menggigil. Inilah tanda keinsafan seorang hamba, masya-Allah. Hanya kawan ni duk tahan, kalau terlepas aja habis semua. Maka boleh mufaraqah. Boleh mufaraqah kerana nak cepat, tak boleh tunggu dah. Sebab nak cepat. Maka mufaraqah dalam hal keadaan yang tersebut adalah mufaraqah yang dibenarkan. Itu maksud kebimbangan dengan sesuatu yang boleh merosakkan solat. Baik, yang berikutnya, bimbang hilang atau binasa harta atau ketinggalan rombongan. Begitulah juga mufaraqah disebabkan dia bimbang kehilangan harta atau ketinggalan rombongan. Macam tadi yang solat di yang solat di KLIA, yang solat di tempat-tempat perhentian, maka dia nak cepat. Baik, perhatian. Mufaraqah daripada imam disebabkan keuzuran yang dibenarkan tidak meluputkan fadilat berjamaah. Ni yang kita kata tadi. Buat apa orang sibuk dia nak paksa kita supaya kita tak dapat fadilat. Sedangkan kalau dia niat mufaraqah pun dia masih dapat fadilat. Orang yang bermufaraqah daripada imam ni tuan-tuan, dia dapat fadilat dan pahala berjamaah. Perumpamaan orang ni sama macam orang lambat. Seseorang makmum yang lambat, dia datang imam dah tahiyat akhir. Dia takbir Allahu Akbar, dia duduk tahiyat. Imam bagi salam aja dia pun bangun. Maka rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dia buat sendirian. Dia buat seorang-seorang sebab imam dah selesai. Tetapi ulama sepakat dia masih dapat fadilat dan pahala berjamaah. Ulama sepakat dia masih dapat fadilat dan pahala berjamaah. Walaupun pada zahirnya sebenarnya rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dia buat seorang-seorang. Dia hanya sempat dengan imam tadi waktu imam duduk tahiyat akhir aja. Namun ulama mengatakan dia dapat fadilat dan juga pahala berjamaah. Maka dengan sebab itulah mufaraqah dengan sebab yang dibenarkan ni
ya, tidak menghilangkan fadilat berjamaah. Kadangkala mufaraqah itu wajib, seperti kedatangan sesuatu yang membatalkan solat imamnya, sedangkan makmum tahu keadaan itu, maka wajiblah dia niat mufaraqah dengan segera. Kalau tidak, nescaya batal solatnya, walaupun dia tidak ikut perbuatan imam selanjutnya. Ya, dia wajib niat mufaraqah apabila dia tahu keadaan imam tadi itu keadaan yang membatalkan solat. Baik, yang berikutnya memberi salam lebih dahulu daripada imam tanpa niat mufaraqah. Dia bagi salam dulu pada imam tanpa niat mufaraqah. Memberi salam lebih dahulu daripada imam tanpa niat mufaraqah membatalkan solat, kerana makmum itu melakukan dua perkara haram. Sebab dia buat dua perkara yang diharamkan, iaitu mendahului imam dengan satu rukun. Dengan dia bagi salam dulu, bermaksud dia mendahului imam dengan satu rukun. Dan yang kedua ialah, yang haram juga ialah, kerana apa? Dia berpisah daripada imam tanpa niat mufaraqah. Dia dengan bagi salam tu dia berpisah pada imam, maka dia berpisah daripada imam tanpa niat mufaraqah, juga hukumnya haram. Disebabkan berlaku dua perkara yang diharamkan itu, maka batal solat orang yang bagi salam dulu daripada imam. Tuan imam baca tahiyat panjang, dia tak tahan tunggu, dia pun bagi salam. Tapi dalam hal keadaan dia tak niat mufaraqah, maka pada ketika itu solatnya batal. Solatnya batal. Macam mana pula kalau tuan imam bagi salam, dia yang tak bagi salam? Sudah. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia tak habis lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tu dia panjang. Maka akhirnya imam dah habis lama, jemaah duduk tengah wirid, dia tak habis lagi. Tak jadi masalah, tak batal solat. Tak batal solat. Yang batal tadi itu sebab bagi salam dulu. Tapi kalau dengan dia ketinggalan kemudian, tak batal. Itu yang disebutkan dalam Bughyatu Mustarsyidin, satu masalah yang ganjil. Tapi boleh jadi. Seseorang kentut di masjid, batal solat semua orang di rumah. Seorang kentut di masjid, batal solat semua orang di rumah. Apa hal? Yang kentut punggung dia, kenapa pula yang batal kita semua? Ia adalah masalah kehadiran Jumaat cukup 40 orang saja. Cukup 40 orang. Waktu tuan imam bagi salam, ada seorang tak bagi salam. Ada seorang tak bagi salam. Dia lambat. Assalamu alaikum. Dia duduk lambat macam tu. Tok imam baca doa, orang start motor buka balik lah. Start motor balik ni bukan kira tunggu wirid tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim. Bunyi dah motor kat luar. Balik dah. Orang pakai berselerak balik dah, tiba-tiba dia terkentut. Batai habis 39 orang punya semayang. Itu seorang kentut, batai semua orang di rumah. Baik, kita bagi laluan pada azan. Silakan.
Asyhadu an la ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الأمة وسلم القائمة والشرف والرضا والعطر فيه مقام معده إنك لا تغفر ولمن العظيم لا غفر عن النبي ورسول. Baik, di sini ada beberapa soalan tuan-tuan. Ya, macam pengajian saya di Masjid Sayyidina Ali, kuliah sampai azan aja. Lepas azan saya cuma jawab soalan. Ya. Ni pun dah jadi macam ni ya, dia mula datang soalan ya. Lepas azan kita jawab soalan aja. Baik. Yang pertama, bilakah masanya yang afdal para jemaah bangun selepas Bilal selesai iqamah dan baca doa, atau semasa ketika Bilal menyebut qad qamatis salah? Baik, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sama ada imam dah ada di depan ataupun imam belum lagi keluar, ya, sunat bangun selepas selesai qamat, terutamanya bila imam dah ada. Sebab imam juga sunat keluar, ya, seusai qamat imam keluar. Maka para ulama mengatakan bahawa yang afdal dan sunat ialah para jemaah bangun selepas selesai qamat, barulah jemaah bangun. Ya, itu ikut mazhab kita. Adapun ikut mazhab Hambali, mazhab Hambali sunat bangun ketika ucapan qad qamatis salah. Itu mazhab Hambali. Ya. Waktu dengar Bilal cakap qad qamatis salah, maka pada ketika itu sunat bangun ikut mazhab Hambali. Dan ada kaul yang kedua dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang sama macam mazhab Hambali, tetapi meletakkan gesaan kepada orang yang belum berada dalam saf. Jemaah yang masih ada di belakang, orang-orang yang lambat bangun disebabkan sakit dan uzur, maka pada ketika itu mereka juga sunat bangun pada ucapan qad qamatis salah. Yang ada kat belakang, dia bangun waktu dengar qad qamatis salah, dia langsung bergerak masuk ke saf. Bukan bangun saja, ya, bangun dan bergerak masuk ke saf. Jangan dibiarkan saf kosong, ya. Jadi maka pada ketika itu sunat juga
orang yang uzur, orang yang belum berada dalam saf, orang yang berada jauh daripada saf, bangun ketika ucapan qad qamatis shalah. Ini pandangan yang kedua dalam mazhab kita. Baik, yang berikutnya ialah mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi asalkan mula qamat saja sudah boleh bangun. Dia tak kira awal qamat ke, tengah qamat ke, hujung qamat ke. Ya, dah boleh bangun. Itu mazhab ya Hanafi. Mazhab Maliki, asalkan dah masuk waktu qamat walaupun belum qamat, dah boleh bangun. Itu mazhab Maliki. Maka bila kita tahu macam ni tuan-tuan, dalam praktis pelaksanaan jamaah kita boleh sikap terbuka saja. Tengok ada yang dah bangun dah, tak qamat lagi bangun. Oh, Maliki rupanya. Ya, Maliki rupanya. Ya. Oh, bangun dulu. Ya. Ada yang Allahu Akbar langsung bangun. Oh, ni Hanafi rupanya. Ya. Ya, walaupun nama Syafi'i, ya, tapi Hanafi rupanya. Ya, sebab apa? Sebab dengar qamat dia langsung bangun. Qad qamatis shalah bangun. Oh, yang ni Hambali. Ya. Selesai qamat baru bangun. Yang ni baru Syafi'i Salid. Ya. Maka pada ketika itu kita terbuka saja. Tidaklah kita mengatakan orang jahil sungguh bangun awal. Ya, kita tak kata macam tu. Ya. Disebabkan kita tahu ni masalah khilaf dan keterbukaan waktu-waktu sunat bangun ya mengikut ya 4 mazhab pada masalah qamat. Ya. Baik, yang berikutnya, ada jamaah tidak melafazkan rukun qauli. Tahu mana tak lafaz. Ya. Tetapi hanya membaca dalam hati sahaja. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, rukun qauli ini, dia syarat dia mestilah didengari oleh telinga dia sendiri. Bukan didengari oleh telinga kita. Sebab tu kita nak kata, tak baca tu, tak dengar. Tak boleh lah. Kalau dia baca dengar. Ya, kalau dia baca dengar, kita yang tak dengar. Ya. Macam mana kalau tuan imam, kita duk bang dengar tak dengar lah imam ni. Ya. Hanya imam tu baca pada kadar perlahan yang sudah dia dengar. Okey, sekarang ni saya nak baca kadar yang paling perlahan yang dihukumkan oleh para ulama sudah sah. Ya. Disebutkan oleh para ulama kita, kadar bacaan yang perlahan ni tuan-tuan, bila kita baca bergetar ni, bahagian dada ni bergetar. Tuan-tuan dengar? Tuan-tuan dengar? Tak dengar. Oh, kemudian dia ni piduk hukum. Imam baca tak dengar. Ya. Sedangkan tuan imam dah baca pada kadar yang dengar bagi diri dia. Sebab itulah para ulama mengatakan, ya, rukun qauli ni baca dengan pendengaran yang didengari, dengan suara yang didengari oleh diri dia. Lainlah kalau dia buat senyap, tutup mulut, tak buka apa, langsung tak bergerak mulut, tak tahu Allahu Akbar. Ya, itu lainlah. Ini kita nampak pun dia punya gerak. Ya. Ditanya kepada Sayyidina Abi Hurairah, macam mana dalam solat zuhur, dalam solat asar kalian tahu Nabi baca? Ya. Sedangkan tak dengar. Tapi macam mana kalian boleh tahu Nabi baca? Maka pada ketika itu kata Abu Hurairah, biltirabi lihyatih, kami daripada belakang kami nampak janggut Nabi duk bergerak. Ya, iltirab lihyatih, janggut duk bergerak tu. Maksudnya baca. Ya, maksudnya baca. Maka kalau dengan tuan imam kita tengok dah duk kumat kamit dah pun mulut, cuma kita tak dengar saja. Kita jangan duk pandai-pandai pi hukum kata tak sah disebabkan tak dengar. Ya, disebabkan tak dengar. Sebab kadar bacaan yang didengari oleh telinga sendiri, kadar yang sangat perlahan tuan-tuan. Ya, kalau seseorang tadi baca sampai dalam hal keadaan dah bergetar bahagian dada dia ni, maka itu tandanya dia dah baca dengan kadar suara yang dengar oleh telinga dia sendiri. Ya, dengar telinga sendiri ini bukan nak kena lawan dengan mikrofon. Ada setengah-setengah imam duk baca surah kat depan, dia pun kuat juga. Sebab apa? Telinga dia tak dengar bacaan dia, disebabkan nak lawan dengan speaker imam. Bukan macam tu. Ya. Baca pada kadar suara yang perlahan ni,
dalam suasana sunyi, dalam hal keadaan kita sendirian, ya, sunyi, bangun tengah-tengah malam, kita baca dengan suara yang paling perlahan yang boleh kita dengar. Maka itulah maksudnya suara yang didengari oleh telinga sendiri. Dia bukan syarat orang sebelah dengar. Bukan syarat orang sebelah dengar. Sebab didengari telinga sendiri, bukan telinga orang kiri kanan. Ya, sebab tu orang kiri kanan tak boleh memandai. Ya, mengatakan banyak didapati jemaah-jemaah tak baca Ustaz. Ini contohnya lah, dia buat kenyataan. Banyak tu dia uji kat mana? Ya. Apa indikator perujian dia? Masya Allah, bahasa kurikulum lah pula, sebab sedut jaga kurikulum. Ya. Jadi ya, apa sukatan dia yang nak kata ramai tu? Maka kita berhusnuzon bahawa masyarakat kita, jemaah kita dah mengaji, dah tahu, kena baca sampai dengar dengan telinga sendiri. Maka saat kita tak dengar pun tapi kita rasa dia baca, cukuplah. Ya, sudah memada. Tidak perlu lagi sampai kita nak pergi bang dengar juga. Ya, sebab kadar baca yang didengari oleh telinga sendiri ini kadar yang sangat perlahan. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.